Malaysia menang di Mahkamah Perancis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Malaysia sekali lagi melakar kejayaan selepas menang di Mahkamah Perancis dalam kes tuntutan kumpulan Sulu sekaligus mematikan gerakan mereka untuk merampas aset diplomatik kerajaan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, Mahkamah Paris telah membatalkan perintah gadai janji berkanun oleh penuntut warga Filipina terhadap bangunan diplomatik Malaysia di Paris. Mahkamah sama juga merekodkan penarikan balik pihak penuntut Filipina bagi prosiding rampasan aset terhadap bangunan diplomatik sama. Kedua-dua keputusan ini telah membebaskan negara daripada cubaan tidak sah warga Filipina tersebut untuk merampas aset Malaysia di Perancis. Datuk Seri Azalina kini berada di London untuk berjumpa dengan Peguam Lantikan Malaysia bagi tuntutan Sulu fasa ketiga oleh pihak yang mengaku sebagai waris Kesultanan Sulu. Ini juga sebagai usaha untuk menyangkal taktik dan hujahan mereka secara komprehensif. Malaysia dan China sepakat tubuhkan institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET di negara ini yang beri tumpuan kepada bidang baru. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata ia membabitkan kenderaan elektrik EV dan kecerdasan buatan AI yang akan diletakkan di bawah seliaan Majlis Amanah Rakyat MARA. Apa yang telah kami persetujui ialah untuk sebuah institusi TVET Malaysia dan China diwujudkan sebagaimana yang telah kita wujudkan dengan Germany, dengan beberapa negara yang lain. Mereka telah memberikan peluang untuk pelajar-pelajar TVET dalam bidang EV, dalam bidang AI, dalam bidang komunikasi telefon pintar dan juga dalam bidang solar dan teknologi yang lain untuk ditawarkan kepada pelajar-pelajar Malaysia. Datuk Seri Zahid ditemui selepas menerima kunjungan hormat Naib Presiden China Han Zheng di Kompleks Sri Satria Putrajaya. Kunjungan hormat itu merupakan sebahagian daripada jadual lawatan kerja Zheng ke Malaysia selama 4 hari bermula semalam sempena ulang tahun ke-10 Perkongsian Strategik Komprehensif Malaysia-China pada tahun ini. Pelaksanaan sesuatu projek atau perancangan boleh dipercepat seiring peningkatan tahap kecekapan penjawat awam. Jelas Perdana Menteri mematuhi peraturan satu kemestian namun melaksanakannya mengikut masa ditetapkan dapat menjayakan sesuatu matlamat. Betul kita unding, kita teliti, tetapi seperti biasa ada masalah sekiranya kita lewat meluluskan. Dan ada pandangan yang saya rasa musabah, bukan sahaja peringkat Kuala Lumpur, tapi seluruh negara yang disebut ease of doing business. Kepantasan atau kecepatan meluluskan setelah mengambil kira semua peraturan yang diteliti, dicerakin sebelum keputusan dibuat. Beliau berkata demikian pada Majlis Peluncuran Pelan Struktur Kuala Lumpur 2040 PSKL 2040 di Ibu Negara. Datuk Seri Anwar juga mengingatkan khususnya pihak berkuasa tempatan tidak melengahkan projek pembangunan yang telah diluluskan sebelum ini. Ini bagi mengelakkan penangguhan projek yang mungkin memberi kesukaran kepada pelbagai pihak terutamanya melibatkan projek rakyat. 7 lelaki direman 6 hari hingga Selasa depan bagi membantu siasatan kes rogol seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Kemaman, Terengganu. Perintah reman ke atas semua suspek berusia 14 hingga 19 tahun itu dikeluarkan Magistrate Sharifah Amirda Sasha Amir Sharifuddin. Mahkamah sama juga merekodkan penarikan balik pihak penuntut Filipina bagi prosiding rampasan aset terhadap bangunan diplomatik sama. Kedua-dua keputusan ini telah membebaskan negara daripada cubaan tidak sah warga Filipina tersebut untuk merampas aset Malaysia di Perancis. Datuk Seri Azalina kini berada di London untuk berjumpa dengan Peguam Lantikan Malaysia bagi tuntutan Sulu fasa ketiga oleh pihak yang mengaku sebagai waris Kesultanan Sulu. Ini juga sebagai Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramal berkata 7 suspek ditahan petang semalam selepas pihaknya menerima laporan daripada mangsa mendakwa dirogol secara bergila-gila oleh semua suspek di sebuah rumah Julai tahun lalu. Menurut Hanyan, pihaknya masih mengurus seorang lagi baki suspek.
Juga di Terengganu, seorang kanak-kanak berusia setahun 5 bulan meninggal dunia dipercayai didera rakan ibunya di Besut. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Abdul Razak Muhammad mengesahkan ibu kanak-kanak berkenaan telah ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31/1 Akta Kanak-Kanak 2001. Pihak berkuasa kini giat mengesan suspek yang masih bebas. Kanak-kanak tersebut disahkan meninggal dunia di Klinik Kesihatan Kampung Raja Besut. Hasil bedah siasat awal di Hospital Sultanah Nur Zahirah mendapati terdapat kebocoran pada usus kecil mangsa yang dipercayai menyebabkan kematiannya. Bagaimanapun, punca kebocoran itu masih belum dikenal pasti sama ada disebabkan trauma atau jangkitan kuman dan sampel telah dihantar ke makmal bagi tujuan pengesahan. Di Mahkamah Session Kuala Terengganu pula, seorang pemilik syarikat didenda RM14,000 selepas mengaku bersalah atas 2 pertuduhan. Ia bagi kesalahan mengemukakan dokumen palsu bagi menuntut insentif program penjana kerjaya berjumlah RM85,500 2 tahun lalu. Tertuduh Burhanuddin Helmi Cik Awang, 29 tahun turut berdepan hukuman penjara 3 bulan jika gagal membayar denda terbabit. Tertuduh didakwa memasukkan borang pengesahan pekerja, program insentif pengambilan pekerja berjumlah RM40,600 dan RM44,900. Dokumen itu mengandungi butir matan palsu senarai nama pekerja syarikat komputer miliknya sedangkan kesemua penama bukan kaki tangannya. Hakim jatuhkan hukuman denda RM6,000 dan 2 bulan penjara jika gagal bayar bagi tuduhan pertama dan RM8,000 dan 3 bulan penjara jika gagal bayar bagi tuduhan kedua. Polis Diraja Malaysia berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah jenis heroin, heroin base dan methamphetamine seberat 327 kg bernilai RM10.39 juta di Selangor. Dalam operasi itu, seramai 10 lelaki berusia 18 hingga 44 tahun ditahan di 2 lokasi berasingan sekitar Kelang dan Sungai Buloh pada 2 hingga 3 November lalu. Keseluruhan heroin base lebih kurang 15 kilo ini boleh menghasilkan lebih kurang 166,526 gram heroin yang berjumlah 216,051 gram heroin dan 261,766 gram methamphetamine yang diboleh bekalkan kepada 2.38 juta penagih dalam masa sehari dengan mengambil kira penggunaan harian sebanyak 0.2 gram. Kesemua suspek direman selama 7 hari bermula 3 dan 4 November di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah. Kes siasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang kerani berputih mata selepas menanggung kerugian mencecah RM585,700 akibat terpedaya skim pelaburan tidak wujud. Ketua Polis Daerah Jasin, DSP Ahmad Jamil Razi mengesahkan kes berkenaan. Kerani bank berusia 52 tahun itu telah dihubungi seorang suspek pada 5 Oktober lepas yang memperkenalkan dirinya sebagai pegawai perunding agensi pelaburan. Suspek menarik minat bangsa dengan memberitahu pelaburan berkenaan tiada charge broker dan charge tersembunyi. Selain menawarkan pemindahan pulangan segera dengan kos pelaburan rendah dan membawa keuntungan besar. Mangsa kemudian bersetuju dan membuat 64 transaksi ke dalam 31 pemilik akaun dengan pelbagai tujuan bagi pelaburan itu. Menyedari telah tertipu, mangsa seterusnya membuat laporan pada 7 November lepas di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jasin. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dihukum penjara 7 tahun, denda RM10 juta berserta 2 sebatan. Hukuman diputuskan selepas dia didapati bersalah atas 4 tuduhan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram. Keputusan dibuat Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Dato' Azhar Abdul Hamid. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu didapati bersubahat dengan bekas penolong bendahari armada melakukan jenayah. Kesalahan didakwa berlaku pada tahun 2020. Hakim bagaimanapun membenarkan permohonan pembelaan untuk menangguhkan hukuman sementara rayuan dibuat. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil menegaskan tiada campur tangan mana-mana pihak berhubung kes membabitkan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Jelasnya keputusan mahkamah dibuat secara bebas dan perlu diakui semua pihak.
saya percaya semua akun dan semua hormat keputusan mahkamah. Penting saya ingatkan bahawa keputusan ini adalah keputusan mahkamah yang diputus secara bebas. Tidak ada campur tangan daripada mana-mana pihak, apatah lagi campur tangan daripada pihak eksekutif. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu Datuk Seri Najib Tun Razak telah membelanjakan RM80,000 daripada wang yang didakwa diterima daripada kerabat di Raja Arab Saudi bagi tujuan rawatan pencegahan penyakit kanser. Ia berdasarkan keterangan saksi ke-48 pendakwaan, Asisten Komisioner Fu Wei Min yang dipercayai mengetahui hal tersebut ketika beliau mengambil keterangan bekas Perdana Menteri itu. Menurut Wei Min, tertuduh melakukan transaksi wang kepada Vital Sphere Sdn Bhd atas tujuan rawatan kanser seperti yang disarankan oleh doktor. Ia sebagai langkah pencegahan setelah bapanya, Allahyarham Tun Abdul Razak Husin yang juga Perdana Menteri kedua meninggal dunia kerana mengidap leukemia. Berdasarkan kenyataan yang diambil terhadap Vital Sphere Sdn Bhd menunjukkan wujudnya transaksi pertama berjumlah RM80,000 serta beberapa bayaran rawatan suplemen yang lain. Datuk Seri Najib dibicarakan atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan suapan berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Perbicaraan akan bersambung pada 14 November ini. Perkembangan semasa banjir di Perak, PPS Dewan Seberguna Cikus di daerah Hilir Perak terus mencatatkan pertambahan penduduk terjejas banjir kepada 44 orang berbanding 34 orang sebelum ini. Angka itu menjadikan jumlah keseluruhan yang terjejas di 2 daerah di Perak meningkat kepada 507 orang berbanding 500 orang setakat pukul 10 malam tadi. Bagaimanapun, di PPS Seberguna, Padang Tembak jumlah yang terjejas masih kekal sama iaitu 165 orang diikuti PPS Dewan MPTI 147 orang. Bagi daerah Krian, 97 orang ditempatkan di PPS SK Cangkat Lobak manakala 57 lagi ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu. Tular di media sosial kononnya vaksin ISR akan diberi secara paksa kepada rakyat Malaysia Sabtu ini. Si penghantar mendakwa ia adalah racun pembunuh dicipta Yahudi. Biar betul, hasil semakan pasukan Biar Betul mendapati dakwaan tersebut adalah palsu. Menurut Kementerian Kesihatan, tiada arahan dikeluarkan berkaitan perkara itu. Malah vaksin ISR itu sebenarnya tidak wujud. Orang ramai dinasihat tidak menyebar maklumat tidak sahih. Penyebaran perkara seumpama boleh menimbulkan kekeliruan dan mencetuskan kegusaran. Henti penyebaran berita palsu atau anda bakal didakwa. Segera lapor maklumat palsu atau dakwaan fitnah kepada SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kita biasa menikmati muruku berperisa asli, namun sedikit istimewa apabila ia dibuat dengan perisa pandan. Itu antara tarikan program Back to Success yang akan berlangsung bermula esok hingga Ahad ini di Paradigm Mall Petaling Jaya sempena perayaan Deepavali. Bukan sahaja muruku, banyak lagi kuih tradisi masyarakat India yang boleh didapati. Menerusi program ini bermula 10 pagi hingga 10 malam dengan harga serendah RM20. Antaranya biskut suji, biskut kelapa keladi dan biskut mentega. Ia anjuran syarikat sosial, Ibupreneur dengan kerjasama WCT Holdings Berhad menerusi program tanggungjawab sosial korporat. Bertujuan membantu ibu tunggal dan pesara wanita menjana pendapatan menerusi jualan kuih sempena Deepavali. Usaha-usaha kami, usaha-usaha kebajikan kami dalam bentuk CSR ke arah memajukan hari inilah Ibupreneur yang terdiri daripada ibu-ibu tunggal yang ingin menjalankan usaha untuk menjayakan kehidupan mereka dan anak-anak mereka. And WCT amat bermurah hati dan rasa berbangga kami dapat menyumbang ke arah ni. Pasal kami juga ada banyak malls kan. Kami ada Paradigm Mall kat sini di Kelana Jaya, Paradigm Mall juga di Johor Bahru kan. Kami juga mengendalikan mall di
KLIA 2. Jadi tempat-tempat yang telah established, maknanya senangkan usaha-usaha pemasaran mereka. Yes, we will have a very well-trained chef who's going to teach the women the innovative pandan muruku. You don't really see that because our internal chef also R&D the products after like the 10 trial. But now we are so happy to teach to the women because you don't really see pandan muruku in the market. So at Paradigm Mall, they are going to be there from the 10th to the 12th of November from 10 a.m. to 10 p.m. They're going to be right next to UU Cafe. So we hope that people come and support them, meet them, hear the stories, and taste a delicious product. So we too encourage a lot of many single mothers to come forward, learn this kind of activities which is given free. Is a bit better knowledge for them, and at the longer run they can become their own entrepreneurs, producing their own kind of food where they can sell and they can make money. Lebih 1,000 ibu tunggal telah berjaya dibantu ibupreneur menerusi latihan kemahiran termasuk menjahit sekaligus membolehkan mereka menjana pendapatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan mewujudkan pelan kontingensi banjir sebagai persediaan menghadapi monsun Timur Laut MTL yang dijangka bermula Sabtu ini. Pengarahnya Azman Ismail berkata langkah itu bagi memastikan bekalan barang kawalan dan keperluan asas mencukupi dan dijual mengikut harga yang ditetapkan kerajaan. Pihaknya juga telah melantik Point of Interest terdiri daripada 39 pemborong utama dan 66 peruncit terpilih di setiap daerah bagi memastikan bekalan sentiasa mencukupi. Kita bagi kuota tambahan 30% untuk disimpan untuk standby untuk musim-musim banjir ini. Antaranya beras, telur, susu, sardin, barang-barang keperluan asas. Itu memang diwajibkan tambah. Sebab kita akan supply untuk seluruh negeri Kelantan, kita akan pastikan barang itu mencukupi, insyaAllah. Kita akan supply bila banjir berlaku. Benda itu masih lagi berada di wholesale kita, masih berada di retail kita. Bila banjir berlaku, ada keperluan, bolehlah kita akan dapat hantar benda itu kepada tempat berkenaan. Beliau berkata demikian selepas meninjau pematuhan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2023 di sebuah pasar raya di Kota Baru. Tiada aduan berkaitan kenaikan harga ayam di Selangor. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor, Muhammad Zuhairi Mat Radi berkata, hasil pemantauan pihak penguasa KPDN mendapati harga ayam di negeri itu masih terkawal. Di negeri Selangor, berdasarkan pemantauan kami selama 9 hari, didapati pematuhan adalah sebanyak 99%. Maksud saya ialah harga yang dijual jauh kurang daripada harga RM9.40 sekilo yang kita tetapkan dahulu. Hanya ada 1 atau 2 premis yang menjual lebih tinggi daripada harga RM9.40 dan pihak KPDN Selangor telah menjalankan tindakan membuat engagement dengan peniaga untuk mengenal pasti di manakah harga ataupun kos yang menyebabkan kenaikan harga tersebut. Beliau berkata demikian selepas melakukan pemantauan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2023 di Maidin Subang hari ini. Harga ayam di 3 buah negeri iaitu Perak dan Johor dan Kedah juga dilaporkan terkawal. Tiada laporan diterima KPDN ketiga-tiga negeri itu berhubung kenaikan mendadak barang keperluan harian berkenaan. Dan pemantau harga ni kita sentiasa tiap hari pergi pasar raya jangan pergi. Kita akan buat laporan, kita akan cek. Jika ada tinggi ataupun tak menasabah harga tu, kita akan pergilah periksa dan ambil tindakan. Jika betul-betul dia melanggar kita punya peraturan di bawah anti pencatatan tu. Dia penting harga tak menasabah. Kalau tak menasabah, kita boleh bertindakan. Tiada masalah setakat ni. Malah harga yang ditawarkan menjadi lebih baik dan jadi lebih rendah. Macam mana mereka berlumba-lumba untuk memberikan harga yang terbaik kepada semua pengguna ataupun pembeli lah. Ya, Abang setakat ni alhamdulillah maknanya bekalan tiada masalah juga. Okey, maknanya kita pasti sebab kalau kita kata berdasarkan daripada kita tengok finding semuanya memang cukup. Semakan kita pada hari diumumkan, 1 hari bulan itu diumumkan harga ni, kita pergi ke pasar basah. Kita dapati harga masih dijual dengan harga 79, 75. Maksudnya ini bermakna di semua
premis, luar premis dan juga pasar malam. Semakkan kita mendapati harga masih lagi di bawah RM9.40. Situasi berbeza pula berlaku di Terengganu. 34 notis dikeluarkan kepada peniaga di negeri itu yang dikesan menjual ayam pada harga terlalu tinggi sejak pengapungan harga ayam dikuatkuasakan pada 1 November lalu. Sebahagian besar peniaga di pasar awam didapati menjual ayam standard pada harga mencecah RM11 sekilogram. Jadi kita telah membuat pemeriksaan dan kita telah keluarkan notis kepada peniaga-peniaga untuk memberikan maklum balaslah kenapa peningkatan harga sedemikian, dan selepas kita ambil tindakan berkenaan ada penurunan harga selepas tu. Ada penurunan harga tu RM10.50 dan sebagainya. Jadi tindakan-tindakan proaktif daripada peniaga lah, respon kepada hasil maklum balas yang telah diterima lah. Jadi berdasarkan kepada harga yang mereka terima di peringkat borong dan sebagainya, jadi mereka telah turunkan harga tu. Jadi inilah penting peranan pengguna itu sendirilah. Terdahulu beliau menghadiri program pelancaran skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2023 di Kuala Terengganu. Bekalan dan stok bawang negara mencukupi dan mampu bertahan. Perkara itu dinyatakan Timbalan Menteri Penerangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Fuziah Saleh. Setakat ini tidak ada masalah sebab kita masih ada stok lama. Dan juga kita juga mencari daripada negara-negara pengeluar lain selain daripada India. Stok lama tu berapa lama boleh bertahan? Saya kira agak banyak, banyak bulan lah juga. Kita tengok kita punya feedback daripada industri bahawa mereka tidak mengalami masalah dari segi mengawal stok. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan tinjauan sempena hari pertama pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2023. Dalam pada itu beliau memberi peringatan kepada pihak pengeluar agar menepati kuota pengeluaran minyak yang ditetapkan. Ini susulan dakwaan terdapat kekurangan bekalan gula dan minyak paket bersubsidi di pasaran ketika ini. Agrobank memperuntukkan RM3 juta bagi program penjaja cashless tahun ini sebagai usaha meningkatkan transaksi tanpa tunai dalam kalangan peniaga kecil. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Tengku Ahmad Badri Shah Raja Hussein berkata program itu bakal memberi manfaat kepada 10,000 penjaja seluruh negara. The first initial order yang kita buat ialah sebanyak 1,500 sahaja dulu untuk tengok bagaimana resepsi daripada penjaja-penjaja khususnya di sekitar Kuala Lumpur, dan kita akan tambah lagi secara berperingkat. The second order kita buat 5,000 dan kita akan teruskan program ini sehingga kita mendapat satu volume supaya penjaja-penjaja menggunakan QR code. Bercakap selepas pelancaran program penjaja cashless di Jalan Tengah di Ibu Negara, jelasnya ia akan menggalakkan pengurusan keuangan sistematik selain kemudahan mod pembayaran lebih mudah, cepat dan selamat. Karnival Usahawan Desa KUD at Putrajaya di Anjong Floria Putrajaya pada 22 hingga 26 November ini bakal disertai lebih 1,000 usahawan luar bandar. Ia dijangka menarik kehadiran 1 juta pengunjung dengan melibatkan transaksi dalam bentuk tunai serta padanan perniagaan. Kita menjangkakan lebih daripada 10 juta transaksi akan kita buat sepanjang tempoh tersebut yang melibatkan penjualan secara tunai dan juga business matching yang akan diadakan sepanjang tempoh tersebut. Majlis Pra-Pelancaran KUD 2023 itu dirasmikan Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang di Bandar Utama Selangor. Harapan saya adalah supaya Karnival Usahawan Desa pada tahun ini akan kembali meriahlah selepas tahun PKP. Kita ingin memperkenalkan budaya orang asli dan juga kraft tangan daripada orang asli dan juga beberapa produk daripada orang asli. Tanpa support daripada semua, kita pun tak boleh nak ke mana. Tapi kita sangat-sangat perlukan support semualah, insyaAllah. Datang ramai-ramai. Kita mulakan dengan kejohanan skuash Piala Malaysia ACE di Seremban 2 Negeri Sembilan. Main skuash wanita negara Rachel Arnold muncul peserta tunggal dari Malaysia yang mara ke peringkat akhir.
Rachel yang menghuni ranking ke-39 dunia menewaskan wakil Mesir Malak Khafagi 8-11, 11-7, 11-4, 6-11 dan 11-4 di separuh akhir dalam masa kurang 1 jam. Aksi final petang tadi, Rachel akan mendepan pilihan utama dari Mesir, Noor El Taib. Noor El Taib sebelum itu menewaskan seorang lagi wakil Malaysia, S. Siva Sanggari. Dalam kategori lelaki, Eng In Yao juga tumpas pada pemain Mesir, Khadim Abdul Gawad di separuh akhir. Menjelang kejuaraan Grand Prix motosikal dunia di Litar Antarabangsa Petronas Sepang hujung minggu ini, pelumba Moto2 negara Azroy Hakim Anwar mengharapkan perlumbaan akan berlangsung dalam keadaan litar basah yang mampu memberikan kelebihan buat pelumba tempatan. Azroy akan membuat penampilan kedua dan bakal bersaing atas tiket wildcard bersama Helmi Azman dalam pasukan Petronas MIE Racing Honda. Saya harap yang saya boleh improve daripada tahun lepas daripada segi lap time. So untuk weekend race pula saya harapkan hujan. So at least saya boleh fight dengan rider kat depan kalau hujan. So kali ni kalau boleh saya nak catch up rapat sikit, at least top 20 ke dekat dry race. So kalau anda kata wet race, of course top 10 lah target. Azroy ditemui selepas majlis meet and greet bersama pelumba MotoGP di Menara Petronas. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Majlis Ramah Mesra bagi meraihkan kejayaan pasukan hoki veteran Malaysia Sultan Ahmad Shah SAS di Istana Negara. Turut berangkat Raja Permaisuri Agong Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Majlis berkenaan dihadiri lebih 120 pemain hoki veteran SAS. Berangkat sama ialah Tengku Arif Temenggung, Tengku Fad Muazzam Sultan Ahmad Shah yang merupakan Presiden Persatuan. Pada majlis itu, Yang di-Pertuan Agong turut mengurniakan hadiah berbentuk plak kepada 20 pemain Persatuan Hoki Veteran SAS yang berusia lebih 60 tahun. Ia berikutan kejayaan mereka meraih tempat ketiga dalam kejohanan Master Dunia Tokyo 2022 yang berlangsung Oktober tahun lepas. Pasukan hoki itu akan berentap dalam kejohanan Piala Asia di Hong Kong pada bulan hadapan. Kejohanan hoki dalam Dewan Piala Tuanku Zara, skuad wanita Malaysia mencatat kemenangan pertama dalam aksi round robin, itu selepas menumpaskan Switzerland 3-1 di Ipoh. Beraksi di Stadium Indra Mulia, Malaysia mendahului pada minit ke-15 menerusi jaringan Iron Husin. Iron sekali lagi meletakkan pasukan negara selesa di depan menerusi pukulan sudut penalti. Asakan demi asakan yang direncana Malaysia terus membuahkan hasil apabila giliran Nur Asfarina Isa, Hifika Isa Hidun meledak gol ketiga negara juga dari pukulan sudut penalti. Switzerland cuba bangkit dan berjaya meraih gol pada minit ke-38 menerusi Trosh Tamara. Usaha mereka untuk menambah jaringan selepas itu gagal sekaligus membolehkan Malaysia meraih 3 mata pertama. Terdahulu pada sebelah tengah hari, Malaysia tumpas 2-3 kepada Australia. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian berita tengah malam. Saya Samsudin. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.